Ayat yang ke-186 turun berkenaan ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Allah SWT. Adakah Allah jauh sehingga kita nak menyeru dia, ataupun dia dekat, kita nak berdoa kepada dia? Dia turunlah ayat ni, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, anni, mengenai aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat kepada mereka. Jadi itu menjawab soalan orang bertanya sama ada Allah itu jauh atau dekat. Ini jawapan dia, Allah ni Al-Qarib. Nama Allah SWT Al-Qarib. Qarib ini yang maha dekat kepada hamba dia. Dekat sangat Allah SWT. Tak payah kita nak menjerit-jerit, nak kuatkan volume kita dalam kita nak berdoa kepada Allah SWT. Tak perlu kita nak kuat-kuatkan suara kita. Kita bisik pun Allah dengar, kita cakap dalam hati pun Allah dengar. Dekat sangat Allah SWT dengan kita. Jadi adab dalam berdoa ni sebagaimana dalam surah Maryam tentang Nabi Zakaria berdoa adalah dengan perlahan, orang yang perlahan berdoa kepada Allah. Benar para sahabat bukan berdoa, berzikir, kuat zikir dan berdoa. Jadi Nabi SAW tegur, kamu tidak meminta kepada yang pekak ataupun yang jauh, dengan tak perlu nak pekik-pekik dalam berdoa. Tak perlu kita nak pekik-pekik, buat beradab saja. Dan dalam kita berdoa ni, kita berdoa terutamanya selawat ya. Ini bulan Ramadan masuk, kita tengok orang selawat. Kita nak pergi Allahumma tahu maksudnya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma tahu, ya Allah. Kadang kita nak pakai, ya Allah, bawatlah kepada Nabi Muhammad. Kita kalau orang kalau pakai dengan kita pun kita tak suka. Yang dekat Allah, kita saja. Ini kata, Ustaz, apa nak apa sampai dia pakai dengan saya? Ustaz, saya datang Ustaz, saya nak dengar kuliah Ustaz. Kita duduk je lah, tak nak pakai kan. Dia pakai dengan kita, ya Ustaz, pakai dia jauh, dia pakai dengan kita, dia pakai. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, itu doa. Itu selawat, itu bukan doa. Itulah kita tak faham. Ustaz saja kita berdoa, kita tak faham. Selawat apa tu? Salat apa? Doa. Salat itu selawat, kita berdoa kepada Allah SWT. Untuk Allah SWT berselawat atas Nabi. Kita Allahumma salli, ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi. Jadi kita minta kepada Allah. Nanti kita fikir, kita dalam solat tarawih selalu kan, kita tempat belakang bila tak ada adab betul juga kan. Faham tak nak trend ke apa, pesen ke apa, pesen berselawat macam gitu ke. Nak berselawat mesti nak pergi, selawat nak pergi, tak ada Ini kita nak berdoa kepada Allah SWT, ada adab sikit. Kita pun tak suka orang depan kita, Allah dekat. Kalau Allah dekat, kita cakap dengan orang dekat macam kita lah, cakap makhluk pada dia lah, jangan cakap Allah. Makhluk kita buat, kita ingat macam Allah ni asal boleh je. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu malu kepada Allah. Nabi buat contoh hendaklah kamu malu kepada Allah sebagaimana kamu malu kalau ada orang soleh depan kamu. Depan kamu ada orang soleh, macam itu kita malu dengan dia. Kita malu dengan orang soleh ni. Nak buat perkara-perkara yang tak senonoh, gitu Nabi cakap. Macam ada orang soleh depan kamu, kena malu dengan Allah SWT. Jadi macam kita kalau dekat dengan orang ni, cakap dengan kita tak pakai-pakai, buat kedai kopi,
Nak minta dengan kita duit pekik. Kita pingin kali tak duduk dengan orang macam gini tak perlulah. Aku depan kau cakap macam aku 10 kilometer lebih pekik ni. Jangan macam itu dengan Allah. Allah dekat. Jadi ada bila kita tahu ya Allah dekat. Tapi kita nak pekik. Kata kita pergi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kita tak boleh pekik. Kita tak boleh itu. Ada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap pun pelan, perlahan ni kan. Allahumma salli ala Muhammad. Tak payah nak pergi pekik. Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ kalau awak tak pekik, yang pekik ini lagi. Umar ambil kayu atau tak tongkat dia, pukul orang yang tinggikan suara dia. Depan kubur Nabi je tinggikan suara, Umar ketuk. Pakai tongkat dia. Ketuk juga. Tak baca Al-Quran, wala tarfa'u aswatakum inda Rasulullah. Jangan kau angkatkan suara kamu depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Itu depan Allah boleh pula. Tinggikan suara. Kuat-kuatkan suara dia. Allah dekat. Siapa yang awak nak berbuat ni? Awak nak pekik-pekik ni nak. Jadi dia nak apa? Dia sedang panggil siapa tu? Takut-takut dia tak tahu dia tengah panggil Allah. Dia takut dia tak tahu dia sedang berdoa kepada Allah. Dia satu doa. Dia ingat Allah suka ke? Terus terang, Nabi hidup zaman Nabi tak suka. Itu pun sahabat berzikir. La ilaha illallah wallahu akbar. Satu berzikir aja tuan-tuan. Berzikir aja Nabi sallallahu alaihi wasallam marah mereka berzikir kuat-kuat. Apalagi berselawat, berdoa begitu. Jaga adab sikit dalam kita. Kalau kita jaga dengan kawan kita boleh angkat suara, kuatkan suara ini. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala tak perlu kita nak kuat-kuatkan suara kita dalam kita berdoa. Melainkan awak rasa yang selawat itu bukan berdoa. Yang awak nak pergi apa nasyid ke pun. Nasyid boleh lah. Terpekik pun boleh lah. Pergi atas stage. Nak pergi saya bernasyid. Okay lah. Dia bernasyid. Dia nak bernyanyi kan, jadi nasyid. Baiklah. Tapi awak sudah berdoa kan. Sudah berdoa jangan macam itu. Kadang-kadang diikut trend siapa pun tak tahu. Trend orang yang jahil. Tak tahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap Allah itu dekat. Fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Ujibu bagi satu nama Allah. Al-Qarib, tadi Al-Qarib. Yang sini Al-Mujib. Al-Mujib, yang Qarib, yang Mujib. Yang maha dekat, yang maha memperkenankan doa, yang Mujib. Allah berfirman, Ujibu da'wata da'i. Aku memperkenankan dakwah. Dakwah ni permohonan. Ad-da'i, orang yang berdoa. Idza, apabila da'ani, apabila dia berdoa kepada aku. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permohonan kita Allah makbulkan, kecuali permohonan yang di dalamnya ada dosa ataupun putus silaturahim, maka Allah tak perkenankan. Lain daripada itu, semua permohonan kita makbul di sisi Allah. Ya, saya tak dapat pun makbul, maksudnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada Allah pergi Allah tunaikan di dunia, Allah makbulkan doa. Kemudian ataupun yang kedua, Allah bukan tak makbul kan, tapi bukan di dunia, di akhirat. Allah simpan di akhirat. Ataupun Allah jauhkan daripada keburukan daripada kamu. Orang dia mengadu, saya dah doa ni, kaki saya masih sakit lagi, doa sakit lagi. Dia dah terima doa dia. Ustaz dah terima, sakit kuat tak lagi, adalah sakit sikit, tapi saya doa lama saya doa. Seolah-olah dia nak cakap lama dia doa tu tak makbul lah tu. Itu dah makbul lah tu. Asal dah makbul, sepatutnya kaki awak kena potong. Tapi Allah bagi sikit saja. Allah elakkan, Allah palingkan, alihkan keburukan yang teruk daripada buat. Ini kita tak tahu. Kita doa, padahal Allah dah makbulkan, dijauhkan awak daripada keburukan, itu makbul. Ada lagi perkara yang buruk nak kena awak,
Allah jauhkan. Jadi tiga. Ala kulli hal dia semua makbul. Doa-doa kita kepada Allah SWT semuanya makbul. Kata kita sahabat dekat, kalau kita banyakkan doa, Allah pun akan banyakkan makbulkan. Jadi biasa kita tak nak berdoa, sebab malas apa tak nak. Malas berdoa sebab doa tak dapat pun. Kita tak doa masih tak dapat dia tak ini je. Kita malas nak berdoa. Kalau ingat perkara ni, kalau kita cakap ya Allah berilah rumah baru, kita nak rumah baru. Allah tak beri awak yang rumah di dunia, beri di akhirat. Agak-agak akhirat punya dengan dunia punya mana lebih baik? Akhirat punya lebih baik. Rumah Allah simpankan di akhirat. Di dunia kalau Allah bagi pun berapa besar pun dia dapat macam rumah di akhirat? Tak boleh dapat. Rumah biasa itu rumah ni. Jadi semua dia makbul. Semuanya Allah SWT mustajab lah. Kita cakap uji, budak, semua doa tu mustajab di sisi Allah SWT. Cuma dapat cepat ke, lambat ke, ataupun di dunia ke, di akhirat ke, ataupun kita dijauhi daripada keburukan yang lain. Itu kita kata. Dan kata Rasulullah SAW tentang Nabi Ibrahim, aku ni berkat doa bapaku Nabi Ibrahim AS. Nabi SAW diutuskan ini kerana doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuskanlah rasul di kalangan mereka, di orang-orang Arab. Sebelum ni tak ada orang Arab pun rasul. Nabi Ibrahim bukan orang Arab, Ismail pun bukan orang Arab. Jadi Nabi Ibrahim nak orang Arab daripada kalangan orang Arab jadi rasul. Sebelum lepas Nabi Ibrahim, kalau kita tengok Nabi Ismail, Nabi Ishaq, lepas tu Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, semua Nabi-Nabi daripada Bani Israel. Orang Arab tak ada pun. Seorang orang Arab pun tak ada. Selepas Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Saleh, orang Arab. Tapi selepas tu tak ada. Selepas Nabi itu Nabi Ibrahim berdoa dan dapat at last dapat juga. Nabi terakhir adalah orang Arab. Berapa lama tuan-tuan makbul doa tu? Daripada mula Nabi Ibrahim berdoa sampai diutus Nabi Muhammad SAW, berapa lama? Sampai Nabi cakap aku ni adalah berkat doa bapaku. Berapa lama? Lama sangat tu. Ini juga beribu-ribu tahun, lama sangat. Tapi itulah doa makbul lah. Jadi kalau kita berdoa, tak semestinya kita dapat sekarang ni. Mungkin tak dapat lama lagi. Kita nak instant aja kan. Kita jadi Maggi kan, nak berdoa ni kita nak instant, cepat dapat. Allah SWT akan makbulkan. Doa falyastajibu li. Jadi hendaklah mereka menyahut seruanku. Itu jangan hanya berdoa saja tapi tak nak patuhi perintah Allah SWT. Hendaklah mereka menyahut seruanku, itu mematuhi perintahku. Yastajibu li, hendaklah mereka memenuhi seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka percaya kepadaku. Percaya yang Allah SWT akan makbulkan doa mereka ni, la'allahum yarshudun, supaya mereka menjadi baik serta betul. Kita tengok ikut urutan dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok mushaf, dia mula dengan kutiba alaihimus siyam, kemudian lepas tu ayat apa? Ayat tentang puasa, tentang siang hari puasa Ramadan. Dan ayat tentang doa. Dia punya urutan dia doa. Muka surat sebelah uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa. Tadi Allah beritahu tentang siang puasa. Orang musafir, orang sakit diberi keringanan. Kemudian lepas tu doa. Lepas tu baru malam puasa. Imam Ibn Katsir dia petik daripada sini, daripada urutan ni, saat berdoa kepada Allah SWT dalam bulan Ramadan,
Yang paling mustajab adalah di antara siang dengan malam. Jadi siang kan, lepas tu doa, Allah selitkan dengan doa. Lepas tu malam Allah sambung dengan malam Ramadan pula. Jadi siang dengan malam, bila agaknya? Waktu berbuka. Waktu di antara malam dengan siang, petang-petang tu. Waktu berbuka itu paling mustajab. Itu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap kan, doa, 3 orang doa yang mustajab sekali. Salah satu, orang berpuasa apabila dia berbuka. Dia nak berbuka lah. Dia nak berbuka tu, itulah yang waktu mustajab sekali. Dalam bulan Ramadan ni, bulan Ramadan sepanjang hari tu, manakah waktu yang paling mustajab sekali? Adalah waktu nak berbuka. Pada waktu itu kita sibuk dengan apa? Makanan. Mana apa ni? Air bandung mana? Ni mana? Ini. Sibuk bidang makan. Kita lupa nak berdoa pada waktu itu. Jadi itu waktu paling mustajab sekali. Kita kalau ada ni masalah ke apa, waktu itu kita pilih 30 hari tuan-tuan. Jangan doa lain, doa masalah awak. Tengok macam mana. Lepas tu jumpa saya lepas Ramadan. Mustajab tak? Settle tak masalah itu? Itu masalah apa? Masalah hutang. Banyak hutang. Doa dia lah, ya Allah, hilangkan, angkatkan hutang, selesaikan hutang-hutang aku. Kita doa apa? Apa saja doa, 30 hari kita doa itu je. Doa itu je. Jangan putus asa. Doa itu, dan tengok mustajab ke tidak, tengok bila lepas Ramadan. Lepas Ramadan baru kita tengok doa itu. Jangan doa sekali lepas tu tiba. Tak, doa dia. Dan nak tahu mustajab ke tidak adalah doa yang impossible punya lah, yang mustahil. Doa yang perkara yang mustahil. Kalau kita bercakap mustahil, kita dapat. Mustahil kita dapat. Doa yang berdoa perkara yang mustahil. Bagaimana Nabi Zakaria doa anak ketika umur dia dah 100 tahun. Doa perkara yang mustahil. Punya akal kita dekat yang mustahil lah. Boleh dapat. Cuba doa di ketika nak buka tu. Jadi 15 minit ke 15 minit sebelum buka tu, anak-anak semua siap semua untuk berdoa. Ajak anak-anak kita berdoa sekali. Anak kita pun ada masalah juga. Dah nak ambil exam lah, ambil periksa lah, nak itulah, nak inilah, ada apa, doa pada waktu itu. Nak masuk universiti lah, nak itu, nak ini. Pada waktu itu kita berdoa dengan anak-anak. Setiap hari kita kena tak boleh buat apa-apa. 15 minit nak dekat buka tu, semua dah clear semua. Berarti apa, makanan dah siap lah. Jangan last minit, kita last minit saja. Syaitan boleh kan, 20 ni baru nak balik rumah last minit. Sibuk lagi 15 minit nak buka, sibuk dengan makanan. Balik daripada bazar. Allahu Akbar. Atau ada standby untuk berdoa. Atau waktu itu adalah waktu untuk berdoa. Kita sia-siakan waktu yang Rasulullah SAW sendiri juga waktu yang tidak akan ditolak permintaan kamu. Kita ada masalah tapi tak mau kembali kepada Allah, tak mau minta kepada Allah SWT. Kita nak settle dengan usaha kita, dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan ilmu kita. Kita ingat kita dapat selesaikan masalah kita, dapat dengan berdoa kepada Allah SWT. Betul-betul berdoa kepada masalah berat. Masalah, ada seorang tu jumpa Syekh, dia kata anak dia kena belasah, dia kena pukul dia dengan suami dia. Macam mana Syekh? Syekh dia cakap, awak berdoa kepada Allah, doa betul-betul kepada Allah SWT. Jadi dia pun, Syekh tu cakap gitu je, berdoa betul-betul kepada Allah SWT. Dia doa, anak lepas subuh tu, dia malam tu dia doa. Lepas subuh anak dia telefon, apa terjadi Pak? Aku pun tak tahu. Suami aku datang berlutut, menangis, minta maaf kepada aku.
Macam impossible lah, impossible. Agak minta maaf kepada aku. Nampak tak? Dengan doa. Dan dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala akan berkenan.